Baiklah, Assalamualaikum. Hai semua. Okey, kali ini kita akan pergi kepada bab 11 iaitu transformasi isometri. Okey, cuma sebelum tu kamu mesti pernah dengar transformasi. Apa itu transformasi? Okey, biasa yang kamu dengar filem transformation, okey, yang perubahan robot tukar kereta tukar kepada robot, robot tukar kepada kereta. Sebenarnya dalam filem tu dia menggunakan konsep transformasi isometri untuk menukar antara robot dengan kepada kereta. Jadi kita akan pergi lebih mendalam dalam bab 11 ini, okey, yang melibatkan transformasi, jenis-jenis transformasi. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam transformasi, okey, sebelum kita kenal jenis-jenis transformasi, okey, kamu perlu tahu dulu, okey, di sekeliling kita ni ada banyak contoh-contoh transformasi. Okey, jadi cikgu akan tunjuk apa contoh yang mungkin kamu tahu, selalu kamu buat tapi kamu tak perasan pun yang itu sebenarnya adalah transformasi. Okey, baiklah. Okey, kalau kamu nampak di paparan cikgu ni, okey, baiklah, kalau kamu nampak gambar di sini, okey, ada contoh seorang budak, okey, dia sedang memandang cermin. Okey, kalau dalam subjek sains pun kamu boleh tahu ini adalah situasi pantulan. Okey, jadi pantulan adalah salah satu jenis dalam transformasi. Okey, ini memang biasa setiap hari kita akan buat kalau kita dah bersiap-siap nak pergi berjalan-jalan. Kalau Iman, kalau kita tengok image kita di kereta, di cermin kereta pun itu adalah pantulan, ya. Okey, contoh yang kedua, okey, yang biasa kita selalu nampak, yang kita selalu guna dalam harian di rumah, di kelas, okey, di mana-mana lah, okey, yang kita nampak ini adalah kipas. Okey, dia punya bilah ni berputar. Okey, jadi kalau kita tengok sahaja yang begini, kita boleh tahu dia punya transformasinya ialah putaran, okey, kerana dia berputar. Okey, contoh yang ketiga, okey, contoh yang ketiga, ini yang selalu kita buatlah. Kita berjalan, okey, dari satu tempat pergi ke satu tempat. Kita bergerak sama saja. Okey, kita bergerak, maksud cikgu kamu bergerak dari tempat A pergi ke tempat B, sama saja. Kamu juga yang berjalan, tidak berubah-ubah. Okey, bermakna ini melibatkan transformasi translasi. Kita boleh jumpa 3 jenis transformasi dalam bab 11 ni. Okey, iaitu yang pertama, yang ini ialah translasi. Okey, yang kedua pantulan, ini pantulan, dan yang ketiga ialah putaran. Okey, cuma sebelum itu kamu perlu tahu ciri-ciri transformasi. Okey, kita akan lebih mendalam, okey, dalam transformasi tu nanti. Okey, cuma sebelum tu kamu perlu tahu ciri-ciri yang melibatkan transformasi ni. Okey, berkaitan dengan bentuk, saiz, okey, kedudukan dan orientasi sesuatu objek. Okey, cikgu akan tunjuk dengan lebih mendalam tentang ciri-ciri transformasi ni nanti. Okey. Okey, baiklah, untuk menerangkan tentang ciri-ciri transformasi yang berkaitan dengan bentuk, okey, saiz, dia punya saiz, okey, kedudukan dan orientasi tu, okey, contoh yang lebih mudah ialah kita menggunakan tangan. Okey, kita punya tangan ni. Okey, kalau kamu tengok tangan cikgu menggunakan tangan kiri, okey, tangan kiri ini dengan tangan kanan ini. Okey, adakah dia sama? Okey, ya, bentuknya sama. Okey, saiznya pun sama. Okey, kedudukannya memang tak samalah. Okey, kalau begini kita namakan kedudukannya berbeza. Okey, dan orientasi. Okey, orientasinya pun berbeza. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya apa yang dimaksudkan dengan orientasi. Okey, orientasi itu bermaksud okey, hala sesuatu. Okey, sebagai contoh, kalau kamu tengok tangan cikgu ni, okey, saiznya sama, bentuknya pun sama, okey, cuma kedudukannya tidak sama, okey, dan orientasinya pun tidak sama. Orientasinya berbeza. Okey, kalau tangan cikgu begini, okey, lepas tu dia bergerak begini, ini kita boleh kata orientasinya sama, okey, sebab dia sama, okey. Kalau orientasi tu tak sama, kamu tengok dia berubah dari segi hala dia tu macam ini. Ini ibu jari cikgu, ibu jarinya di sini. Itu maksud orientasi tu. Okey, dia punya macam contoh yang paling tepat macam arah lawan jam, kiri kanan, itu orientasi berbezalah. Okey, cikgu berbalik kepada tangan cikgu ni. Okey, kalau cikgu bergerak begini. Okey, dari sini cikgu bergerak pergi ke sini. Okey, ini pergi ke sini. Okey, dia bentuknya sama. Okey, saiznya samalah. Okey, cuma kedudukannya berubahlah, berbeza. Okey, dari sini dia pergi sini. Okey, jadi ini dinamakan transformasi. Okey, kalau dari sini, okey, cikgu pergi sini, pergi ini tetap dinamakan transformasi.
transformasi. Okey, cuma kedudukannya berubah-ubah lah. Okey, kalau begini-begini, nampak dia kedudukannya sama saja. Bukan, maksud cikgu dia punya bentuknya begitu saja, tak berubah-ubah. Okey, ini kita namakan sebagai translasi. Okey, nanti kita akan lebih lanjutlah tentang translasi. Okey, kalau contohnya dari kiri, okey, kita pergi kanan. Okey, dari kiri kita pergi kanan. Okey, bentuk sama, saiz sama, kedudukannya sama kah? Kita tak sentuh pasal kedudukan. Okey, kedudukannya samalah. Yang ini tetap di sini, ini pun tetap di sini. Okey, dan dia punya orientasi sahaja yang berbeza. Okey, bermakna ini adalah transformasi. Okey, tapi apa jenis transformasinya? Dia jenisnya ialah pantulan. Okey, kerana dia punya orientasi berbeza. Okey, kemudian yang ketiga, yang keseterusnya, okey, masih lagi tangan ini. Okey, dari sini cikgu putar pergi begini. Macam kita melambai kan? Okey, bye. Okey, kita lambai begini kan? Okey, dari sini pergi ke sini. Okey, masih lagi bentuknya sama, saiz pun sama. Okey, cuma orientasinya berbeza sebab dia dah berubah. Dia berputar. Okey, dia sudah berputar arah jam. Okey, bermakna ini adalah transformasi. Okey, tapi dia jenis apa? Transformasi jenis putaran. Ya, okey, cikgu harap kamu boleh bezakan antara ketiga-tiga jenis transformasi itu. Okey, kita akan masuk lebih lanjut tentang ketiga-tiga itu. Okey, cuma kamu perlu tahu ciri-ciri transformasi itu. Okey, dia mesti melibatkan itulah tiga jenis tu, bentuk, saiz, kedudukan dan juga orientasi. Okey. Baiklah, okey, cuba tengok contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi? Okey, dan mengapa? Okey, yang pertama, yang soalan A kita tengok. Okey, dari A ni kita pergi ke B. Okey, kalau dari A kita pergi ke B, ini kita boleh kata dia sebagai objek. Okey, jadi yang B ni adalah sebagai image. Okey. Jadi kita tengok A, bentuk A dan bentuk B. Okey, adakah dia sama? Okey, jadi adakah ini transformasi? Okey, jawapannya ya. Okey, dia adalah transformasi. Okey, kenapa? Okey, kerana bentuk. Okey, bentuk, saiz, bentuk objek dan image tidak berubah. Okey, ya, kerana bentuknya sama. Okey, itu. Okey, kemudian kalau yang ke B, okey, dari M pergi ke N, okey, bermakna M ni adalah objek, okey, dan N ni ialah image. Okey, adakah ini transformasi? Okey, jawapannya ya. Okey, kerana apa? Kerana saiz bentuk. Okey, saiz dan bentuk. Okey, kita boleh ambil saiz dan bentuk adalah sama. Seterusnya yang ke C, okey, kalau nampak di sini, okey, dari P pergi ke Q, maknanya ini objek, yang ini adalah image. Okey, kita terus nampak P ni bintangnya ada 5, Q ni pula bintangnya, bucunya ada banyak kan. Okey, automatik kita boleh kata dia bukan transformasi. Okey, kerana apa? Okey, kerana rupa bentuk, kerana bentuknya tak sama. Okey, bentuknya berbeza. Okay, yang ke D, dari trapezium, okey, kita dapat segi 4, bentuknya pun dah tak sama kan, berbeza. Okey, jadi kita boleh tahu, okey, kita boleh katakan dia bukan transformasi. Okey, kerana bentuknya berbeza. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh jelas dengan ciri-ciri transformasi. Okey, baiklah kelas. Okey, salah satu ciri-ciri dalam transformasi juga, okey, dia melibatkan kekongruenan. Okey, kalau dia tanya soalan, okey, adakah bentuk ini kongruen? Macam mana kamu nak pastikan dia kongruen? Okey, sebagai contoh, cuba kamu nampak pen ni. Okey, pen merah dengan pen biru. Okey, walaupun warnanya tak sama, tapi adakah bentuknya sama? Adakah saiznya sama? Okey, kalau dia sama, bermakna ini adalah kongruen. Okey, syaratnya dia mesti bentuk sama, saiz pun sama, bermakna mereka ni ialah kongruen. Okey, kalau sebagai contoh, okey ini. Okey, satu pen begini, satu lagi pen begini. Okey, kalau kamu nampak dia punya bentuk tak sama sudah. Adakah ini kongruen? Jawapannya tidak, kerana bentuk dan saiznya berbeza. Okey, kamu jangan keliru dengan yang sebelum ni. Okey, kalau sebelum ni dia melibatkan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi. Okey, tapi dalam kongruen dia hanya melibatkan saiz dan juga bentuk sahaja. Kalau macam ini. Okey, pen ini dengan pen ini. Okey, adakah dia sama? Dia tak sama. So bermakna dia bukan kongruen. Okey, kamu hanya tengok dia punya bentuk dan juga
saiz sahaja. Okey, senang kalau kongruen ya. Kamu hanya tengok bentuk dan juga saiz. Okey. Baiklah kelas, okay, kita tengok pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ini, kenal pasti pasangan yang kongruen dan nyatakan sebabnya. Okey, soalan yang ke A, kamu boleh nampak di sini bentuknya sama. Tapi adakah saiznya sama? Okey, saiznya tak sama. Oleh itu dia bukan kongruen. Okey, kenapa? Kenapa dia bukan kongruen? Kerana saiznya berbeza. Itu cara untuk kamu menjawab. Okey, yang ke B pula. Okey, yang ke B ini kamu boleh nampak satu bentuknya begini, satu lagi bulat. Jadi adakah dia kongruen? Secara automatik kita boleh tahu dia bukan kongruen. Okey, kerana apa? Kerana saiz. Okey, kerana bentuk. Ini dia melibatkan bentuk. Okey, kerana bentuknya berbeza. Okey, seterusnya yang ketiga, yang ke C. Okey, adakah ini kongruen? Ya, ini adalah kongruen. Okey, kerana bentuknya sama. Okey, dan saiz pun sama. Okey, walaupun dia punya orientasinya berbeza tapi dia kongruen. Bentuk dan saiz yang sama. Okey, seterusnya yang ke D. Okey, kamu nampak ini atas dengan bawah. Okey, adakah dia sama? Ya. Okey, yang D ni dia adalah kongruen. Ya, okey, kerana bentuk dan saiznya juga adalah sama. Okey, begitu beza untuk kamu menjawab soalan kongruen ya. Okey, baiklah kelas. Kali ini kita akan pergi lebih mendalam dalam transformasi yang pertama, okey, iaitu translasi. Okey, translasi tu cikgu guna contoh tangan ni lagi ya. Okey, translasi dia mesti bentuk sama, saiz sama. Okey, cuma kedudukan sahaja yang berbeza. Okey, dia punya orientasi pun mesti sama. Okey, macam contohnya tangan ni dia bergerak begini. Okey, ini bermakna ini bermakna kalau dia bergerak begini, ini bermakna translasi. Okey, bentuk sama, saiz sama, orientasi pun sama. Okey, cuma dia punya kedudukan sahaja yang berbeza. Okey, dalam translasi ni dia hanya bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang lebih mendalam lah lagi ya. Okey, stay tune. Okey, cuba tengok soalan. Okey, kita bincangkan soalan A dan B saja. Okey, ini cikgu ambil soalan yang awal-awal tadi. Okey, kita tengok gambarnya tu. Okey, A dengan B ni. Okey, antara A dengan B ni yang mana ialah translasi? Okey, translasi dia bergerak kiri ke kanan, atas bawah tu. Dia begitu saja dia bergerak. Okey, jadi dia punya bentuk dan saiz, okey, dia tidak berubah. Okey, jadi yang mana adalah translasi? Okey, yang A ni dia begini. Dia macam terbalik kan? Okey, jadi automatik kita boleh nampak gambarnya berbeza. Jadi ini bukan translasi. Okey, kerana bukan kenapa dia bukan? Okey, kerana kita boleh nampak dia punya objek dan juga image ni berbeza orientasi. Okey, berbeza dengan B ni. Okey, dari M dia pergi N. Okey, kamu boleh nampak segitiganya sama sahaja. Okey, dia punya saiz, bentuk, dia punya orientasi pun tetap sama. Begini. Jadi ini adalah translasi. Okey, jadi kita boleh nampak, okey, kalau translasi, okey, dia perpindahan titik. Okey, perpindahan titik bermaksud dari titik sini, okey, dia bergerak, dia pergi ke sini. Jadi ini sekarang dia punya image. Okey, dari bawah ni dia bergerak, dia pergi sini. Okey, sama juga yang di atas ni dia bergerak dari atas, dia bergerak turun bawah, berubah sini. Okey, jadi kita akan masuk dalam topik translasi. Okey, kita pergi lebih lanjut dalam translasi. Okey, sebelum tu kamu perlu tahu, fahamkan konsep translasi ni. Ya, dia mesti arah pergerakan tu kita ambil kanan atau kiri dulu. Okey, kanan atau kiri. Okey, barulah kita tengok atas atau bawah. Okey, kalau kamu perasan dalam koordinat, okey, kita mesti baca koordinat paksi X dulu, baru kita baca paksi Y. Begitu juga kalau dalam translasi. Okey, kita mesti gerakkan titik tu, okey, ikut paksi X dulu. Okey, kiri atau kanan. Okey, barulah atas atau bawah. Okey, kemudian jarak pergerakan kita ikut, kita kira bilangan unit. Okay, bilangan unit ni bermaksud bilangan petak yang kita akan kasih gerak tu. Okey, nanti juga akan tunjukkan lah. Ya. Okey, dalam vektor translasi, okey, kita tulis dalam bentuk begini. Okey, dia mesti ada kurungan. Okey, kemudian ini A dan B ni bermaksud jarak pergerakan lah. Jarak pergerakan.
kita pindahkan titik-titik tu. Okey, yang A ni dia mesti arah pergerakan kanan atau kiri. Okey, dan yang B ni yang bawah ni dia mesti atas atau bawah. Okey, dan kalau pergerakan ke kanan atau ke kiri ni, kalau kiri dia mesti ada simbol negatif. Okey, negatif ni kita tahu dia bergerak ke kiri. Okey, sama juga kalau bawah, kalau dia gerak ke bawah, dia mesti ada simbol negatif. Okey, kita cikgu akan tunjukkan dengan lebih lanjut. Kita cuba tengok contoh yang ini. Okey, soalan ini tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, soalan A ni. Okey, dia kata titik P bergerak 2 unit ke kiri. Okey, nampak dia punya arah pergerakannya 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, dia kata 2 unit ke kiri. Okey, ini dia arahannya dulu. Okey, bermakna dari P ni, okey kita gerak 1, 2. Okey, ini ke kiri. Kemudian 3 unit ke bawah. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekarang unit ke di sini. Okey, jadi kita boleh labelkan sebagai P tanda. Okey, kamu perlu tahu, okey, kalau P dia pergi ke P tanda, okey, bermakna ini objek. Okey, dan yang ini image. Okey, jadi kalau image, okey, mesti ada simbol koma di atasnya, ini. Okey, kamu akan biasa jumpa simbol begini ni, okey, dalam bab 11 ni. Okey, jadi kamu perlu tahu macam mana untuk kamu kenal translasi tu. Okey, objek dan juga image terutamanya lah. Ya, okey, cikgu ulang balik. Ya, titik P bergerak 2 unit ke kiri. Okey, ini dia 1, 2. Okey, dia gerak negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, maknanya negatif ni bermaksud ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, 3 unit ke bawah, negatif 3. Okey, jadi kalau kita wakilkan dalam vektor translasi, okey, kita boleh tulis dia sebagai, okey, di sinilah cikgu conteng. Okey, sebagai negatif 2, negatif 3. Begitu. Okey, cikgu ulang. Okey, negatif 2 bermaksud 2 unit ke kiri dan negatif 3 ni bermaksud 3 unit ke bawah. Jadi inilah dia untuk soalan A. Okey. Kemudian, okey, yang ke B. Okey, cikgu ambil warna yang biru. Okey, yang ke P, titik P masih lagi titik P. Okey, bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey, sebagai contoh, okey, P yang ini kita ambil ke kanan dulu sebab arahannya ke kanan. Okey, kita mesti gerak ke kanan atau ke kiri ya. Okey, 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ikut kotak tu. Okey, 5 ke kanan. Okey, dari sini dia kata 5 unit ke bawah. Jadi 1, 2, lebih. 3, 4, 5. Okey, sini sekarang. Jadi ini adalah P tanda. Okey, kalau kita nak buat anak panah, okey, dari sini gerak pergi ke sana. Jadi inilah dia kedudukannya yang baru. Okey, P tanda. Okey, jadi dia punya vektor translasi 5, 5. Okey, 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Okey, begitu. Okey, seterusnya untuk yang ke C, contoh yang ke C pula. Okey, titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, P ni bergerak 6 unit ke bawah, bermakna kita ke bawah teruslah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di sini. Okey, dan jangan lupa labelkan P tanda. Okey, kalau perlu kita buat garisan. Okey, cikgu punya garisan ni tak lurus. Jadi kita punya mesti lurus lah. Okey, dia ke bawah. Okey, jadi kita wakilkan dengan vektor translasi. Okey, kalau kamu nampak dia tidak ada bergerak ke kiri ke kanan. Dia tak pergi ke kiri ke kanan. Jadi kita boleh letak kosong, sifar. Kosong bermaksud dia tidak ada pergerakan kiri kanan. Okey, jadi dia pergi ke bawah terus. Okey, dia pergi ke bawah bermakna negatif 6. Begitu saja. Ini dia punya vektor translasi. Okey, seterusnya untuk soalan D. Okey, dia kata titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey, 3 unit ke kanan dari P, kita gerak 3, 1, 2, 3. Okey, sini dia. Okey, P tanda. Okey, kalau buat anak panah, dia ke sanalah, ke kanan. Okey, jadi vektor translasinya, okey, dia gerak ke kanan bermakna 3, positif, sebab ke kanan. Okey, dan dia tidak ada pergi mana-mana, dia tidak pergi ke bawah maksud cikgu. Okey, jadi kita letak dia kosong. Maknanya dia tidak ke bawah atau ke atas. Jadi itu cara untuk kamu pindahkan titik. Okey, titik
translasi. Nah, okey, sekarang cikgu nak tunjuk cara kalau dia melibatkan gambar rajah. Okey, tentukan translasi bagi rajah. Okey, kalau dia minta kalau dia bagi rajah, okey, kamu perlu pindahkan titik pergi ke titik. Okey, sekarang ni soalan ni dia mahu kamu tentukan translasi. Okey, kamu boleh guna sama ada nak terangkan dalam bentuk ayat. Okey, sebagai contoh, Q gerak 8 unit ke kanan. Dan 2 unit ke kiri dan 2 unit ke atas. Boleh. Okey, tapi cikgu lebih prefer suka kalau guna vektor translasi lah. Okey, yang ini A B ni. Okey, cuma kamu perlu ingat, okey, A ni dia mesti ke kanan atau kiri. Okey, dan B ni atas atau bawah. Okey, kamu perlu ingat A ni dia untuk paksi X, okey, B ni untuk paksi Y. Begitu saja kalau nak senang ingat. Okey. Okay, kita terus pergi pada contoh. Okey, tentukan translasi bagi rajah di bawah. Okey, sekarang kamu mesti tengok dulu siapa objek, siapa image. Okey, macam ini ada Q tanda. Nampak? Kamu boleh nampak di sini ada Q tanda, yang ini pula Q. Okey, jadi kita boleh tahu dia mesti dari atas, dari bawah pergi ke atas. Okey, pertama kamu perlu buat anak panah macam ni. Okey, supaya kamu nampak mana objek, yang mana image. Okey, cikgu. Okey, kemudian kamu boleh pilih mana-mana titik. Ikut kamu. Kamu nak titik yang mana satulah untuk kamu pindahkan. Okey, sebagai contoh cikgu ambil titik yang ini. Okey, yang di depan ni kan. Okey, kita pindahkan titik ini. Okey, kita pergi di mana image bagi titik ini. Okey, iaitu dia pergi ke sini. Jadi kita kira okey, dia punya pergerakan. Okey, cuma syaratnya dia mesti ke kanan atau kiri. Jadi sebagai contoh yang ini dia ke kiri kan. Okey, jadi ini 1, 2, 3. Ini dia. Okey, 3 ke kiri. Kalau ke kiri ada negatif, kemudian 3. Okey, barulah kita naik atas 1, 2, 3, 4. Jadi dia bergerak sebanyak 4 unit ke atas. Jadi kita boleh terus tahu dia punya translasinya negatif 3, 4. So inilah dia punya jawab. Inilah dia vektor translasi. Okey, kalau kamu tak puas hati, kamu nak cek betul ke tidak ni, kamu boleh guna titik yang lain. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil titik yang ini. Okey, titik yang di atas ni lah. Ya, yang di atas ni. Okey, kalau yang ini dia pergi yang di atas ni juga. Okey, kita pergi ke kiri dulu. 1, 2, 3. Okey, titik 3. Kemudian 1, 2, 3, 4. Dia nak ke atas sebanyak 4 unit. Sama kan? Negatif 3 dan 4. Sama. So bermakna inilah dia punya translasi. Okey, seterusnya soalan yang ke B. Okey, kita kenal pasti dulu. Okey. P ini objek, yang ini image, bermakna dia ke bawah. Okey, dan cikgu ambil yang inilah. Okey, yang di atas ni. Okey, kalau dia ke bawah bermakna kita ke kiri. Okey, sebanyak 1, 2, 3, 4. Okey, maknanya dia ke kiri, negatif 4. Okey, barulah 1, 2, 3. Ini dia, 3. Dia ke bawah kan? Okey, ke bawah maknanya negatif 3. Okey, oleh itu vektor translasinya ialah negatif 4. Okey, dan juga negatif 3. Begitu. Okey, seterusnya soalan yang ke C. Okey, dari R pergi R tanda, maknanya dari atas pergi ke bawah. Okey, cikgu nak ambil titik yang di atas ni. Okey, ini dia. Okey, dia bergerak sebanyak 1, 2, 3. Ini dia. Okey, dia bergerak ke bawah bermakna negatif 3. Okey, jadi translasinya ialah, okey, dia tidak bergerak kiri ke kanan. Jadi paksi X-nya tidak ada, jadi kosong. Okey, dia bergerak ke bawah, so bermakna negatif 3. Inilah dia translasi bagi objek image ni. Okey, cikgu harap boleh jelas. Ya, aku nak tunjukkan, okey, jika soalan dia beri kamu objek, okey, dan kamu perlu lukis image, okey, di macam mana? Okey, soalan dia dah bagi kamu translasinya negatif 2 dan negatif 4. Okey, negatif 2 maknanya dia ke kiri 2 kali dan ke bawah 4 kali. Okey, kamu perlu pindahkan titik-titik A ni. Okey, caranya mudah juga. Okey, kamu kenal pasti titik yang mana kamu nak pindahkan dulu. Okey, sebagai contoh cikgu nak pindahkan titik yang di depan ni. Okey, contohnya yang ini. Okey, kita pindahkan dulu. Jangan lupa kamu mesti pindah dulu yang paksi X ni dulu. Okey, bermakna dia ke kiri sebanyak 2 kali. Okey, iaitu di sini 1, 2. Okey, kemudian dia ke bawah sebanyak 4 kali. Okey, negatif 4 maksudnya dia ke bawah ya. Okey, jadi sini 1, 2, 3, 4. Sekarang titik yang di sini, di hujung ni dia di sini sudah.
Okey, kalau kamu jenis boleh nampak gambaran tu. Okey, kalau titik ini kita pindah bermakna kita terus lukis. Nah, 2 unit begini. Jadi kita gerak saja 2 unit begini. Ini gambarannya sekarang. Kemudian dari sini dia naik satu, kita naik satu. Okey, lepas tu dari sini dia pergi ke sini. Dia terus pergi sini. Jadi inilah dia image bagi A. Jadi jangan lupa tandakan A tanda. Begitu. Okey, kalau kamu tak was-was, kamu rasa betul ke saya punya ni? Kamu boleh ambil titik yang lain pula. Okey, sebagai contoh cikgu ambil titik yang ini. Okey, yang ini ni. Okey, kita gerak 2 ke kiri. 1, 2. Kemudian 4 ke bawah. 1, 2, 3. Ini dia. So, makna inilah dia. Inilah dia image A yang baru. Kedudukan A yang barulah. Inilah dia punya image. Okey, cikgu harap kamu boleh jelas dan boleh faham. Okey, penerangan yang sangat ringkas. Okey, jika ada soalan, tanya sahaja dengan cikgu. Ya. Okey kelas, sudahkah kamu faham tentang translasi? Okey, yang penting dalam translasi, kamu mesti tahu cara pindahkan titik, okey, dari objek pergi ke image. Okey, dan yang penting juga kamu mesti tahu cara untuk membaca translasi. Okey, mesti ya, ingat. Okey, mesti kamu tengok yang paksi X dulu, kiri kanan dulu, okey, baru paksi Y, atas atau bawah. Okey, cikgu harap kamu boleh sikit-sikit, okey, boleh teruskan buat soalan, buat latihan, okey, tentang translasi. Okey, cikgu hanya sentuh yang asas sahaja. Okey, yang penting kamu boleh kenal itu adalah translasi. Okey, jika ada soalan jangan lupa PM cikgu tanya, ya. Okey, baiklah kita akan pergi kepada transformasi yang kedua, okey, yang agak senang sedikit, okey, iaitu pantulan. Okey, dalam pantulan cukup untuk kamu tahu, okey, dia punya paksi pantulan. Okey, pernah dengar kan paksi pantulan? Okey, dalam tajuk-tajuk yang sebelum ni macam poligon pun, kamu biasa dengar tu paksi pantulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan paksi pantulan? Okey, paksi pantulan tu adalah, okey, garisan. Okey, kita boleh ibarat dia seperti ada garisan, okey, yang boleh memantulkan objek dan image tu sehingga dia mendapat gambar yang bentuk yang sama, saiz yang sama. Ya, itu paksi pantulan. Okey, contoh yang paling ringkas, yang paling senang, okey, kamu boleh nampak gambar, kamu boleh nampak buku ni, okey, buku. Kalau cikgu buka dia. Okey, ini kan. Okey, sekarang permukaan ini, okey, dan juga permukaan ini, adakah dia sama? Kalau kita tengok dia sama. Jadi bermakna di mana paksi pantulannya. Okey, paksi pantulannya adalah di tengah-tengah ni. Okey. Inilah dia paksi pantulan. Okey, kita ibaratkan kalau paksi pantulan tu bila kita lipat dia, gambar, objek dan image tu dia sama. Inilah dia dinamakan paksi pantulan. Okey. Jadi kita akan tengok lebih lanjut, okey, lagi dalam transformasi jenis pantulan. Okey. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pantulan, okey, cuba kamu tengok contoh yang ke sini. Okey, cikgu nak tanya dulu, adakah ini pantulan? Ya, ini adalah pantulan. Okey, macam mana kamu nak tahu dia pantulan? Sebab kalau kamu tengok gambar tu dia pantul, nampak dia terpantul begitu, kita tahu sudah ini adalah pantulan. Okey, kita boleh andaikan di tengah-tengah ni, inilah dia punya paksi pantulan. Begitu. Okey. Contoh yang lain, okey, sebagai contoh, okey, cuba tengok gambar ini. Okey, kita ambil A dan B ni. Okey, kita masih lagi guna gambar yang ini. Okey, antara dua ni yang mana satu ialah pantulan. Kita boleh terus nampak pantulan tu A, yang soalan A ni lah. A pergi ke B macam ini. Jadi kita boleh anggap paksi pantulan ni di tengah-tengah. Okey, macam mana kita nak tahu dia pantulan? Kerana kamu boleh nampak orientasinya tu. Orientasinya tu macam terbalik. Terpantul lah, itulah dia pantulan. Ya. Okey, kalau yang ke B ni kita boleh tahu dia automatik bukan pantulan. Okey, kerana orientasinya tidak berubah. Orientasi ni dia sama. M dengan N ni dia sama saja. Okey, bermakna B ni dia bukan pantulan. Okey, untuk C dan D ni kita boleh tahulah. Okey, tengok pun bentuknya pun tak sama kan. Jadi bermakna ini bukan, yang ini pun bukan. Okey, jadi kita boleh, kamu pun boleh tahu sudah macam mana objek dan image ni bagi pantulan. Okey, kita tengok soalan yang ini. Okey, kali ini kita melukis image. Okey, kita lengkapkan. Kita lengkapkan lukisan bagi pantulan di bawah. Okey, kita boleh nampak secara automatik. Okey, garisan putus-putus ni ini kita panggil sebagai paksi pantulan. Okey, untuk melukis pantulan, okey, kamu boleh guna imajinasi kamu sendiri. Okey, macam translasi, okey, seperti translasi, kamu juga perlu memindahkan titik.
memindahkan titik mengikut paksi pantulan tu. Okey, sebagai contoh, okey yang A ni, okey paksi pantulannya adalah tegak. Jadi kalau tegak, kita biasanya senanglah melukis. Kalau yang tegak ni kita hanya pindahkan titik itu sahaja. Okey, sebagai contoh, kalau yang garisan ini dia bergerak begini, bermakna kalau dipantulkan pun dia bergerak begini. Okey, satu petak saja. Okey, jadi kalau yang ini dari sini dia naik, ini pun kita naik. Okey, kalau mengikut kreativiti, maksudnya kalau kamu boleh nampak saja gambar tu, lukis. Okey, lukis begini. Okey, yang ini pula, okey ini. Ini dia beza 2 unit. Okey, bermakna kalau dia pantul pun dia pantul 2 unit. Jadi di sini dia. Okay, jadi kalau dari sini ini dia, okey asalnya objeknya ini dia bergerak 2 unit. Okey, ini pun kita gerak 2 unit. Okey, cikgu punya tak lurus. Kamu kena lukis lurus lah. Okey, kemudian dari sini, okey ini dia pergi sini juga. Jadi kita gerakkan begini. Okey, dari sini pula, okey dia turun 3, jadi kita pun turun 3. Okey, baru 2. Macam tu. Inilah dia rajahnya. Okey, sebab dia garis lurus jadi senang kita nak pantulkan. Okey, bagi kamu yang tak boleh nampak macam mana gambarnya terpantul, okey cara yang lebih mudah, kamu lipat. Kamu lipat gambar tu. Okey, bila kamu lipat tu ikut yang di titik-titik di garis lurus, garis putus-putus lah. Okey, jadi bila kamu lipat, kamu ikut saja garisan asal tu. Jadi kamu boleh nampak dia punya image beginilah rupanya ya. Okey, begitu. Okey, sepatutnya kalau garis lurus, tak ada masalah, kamu boleh kenal tu. Okey, macam mana. Okey, seterusnya gambar yang di bawah. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ini gambar yang ketiga. Maksudnya, okey, contoh yang kedua, okey kamu boleh nampak garisannya sekarang saya ingat begini. Okey, PQ ni ialah paksi pantulan. Okey, kalau begini, okey kamu boleh tengok titik yang paling hampir dengan paksi pantulan. Okey, ini dia. Okey, untuk pantulan yang paksinya saya ingat begini, okey cikgu suka kalau kamu anggap sebagai segi 4. Macam ini. Nampak tak? Okey, kalau dia pantul, titik ni kalau dia pantul, dia akan pergi ke sini. So sekarang ini dia. Okey, jadi kita tengok pula, okey yang ini pula. Okey, kalau di sini dia garis tegak mengufuk. Okey, kalau terpantul dia mesti garis tegak melintang. Macam ini. Kalau dia mengufuk, kalau dia pantul, dia pergi melintang. Okey, lebih mudah kalau kamu buat segi 4 macam cikgu cakap ni. Macam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bila dia pantul pun, okey cikgu cuba guna warna lain. Okey, kita pantulkan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dia pantul, dia ke kanan begini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sini. Okey, tak berapa nampak pula warna hijau cikgu ni. Okey, jadi ini dia. Okey, bermakna petaknya ada 1, 2, 3, 4. Di sini pun 1, 2, 3, 4. Okey, ngamlah. Jadi kita garis dia. Okey, kemudian kalau dari sini. Okey, dari sini dari atas ni dia 3 petak. Okey, kalau dia melintang, kalau kita pantulkan dia akan menegak. Okey, jadi bermakna dari sini dia menegak ke atas 1, 2, 3. Sini dia. Okey, kalau cara untuk kamu semak, kamu boleh nampak dia mesti bucu. Okey, segi 4 kan? Begini. Segi 4. Begini. Ini. Ini objek, so di sini image-nya. Okay, jadi kita dah jumpa 3 titik. Okey, bila kita dah jumpa 3 titik, kita boleh sambungkan dia, gariskan dia. Okey, ini ke atas. Okey, kemudian okey, bagi yang memang boleh nampak, okey maksud cikgu dia terus boleh tahu tu di mana image bagi pantulan. Jadi kamu tak perlu lukis yang segi-segi 4 ni. Tak payah. Dia sebenarnya dari kamu tu. Kalau kamu kreatif, maksudnya kalau kamu boleh nampak, okey gambar tu dia pantul macam mana, terus lukis, memang kelebihan lah untuk orang yang begitu. Okey, bagi yang macam tak boleh, tak pandai nak tengok macam mana titiknya tu terpantul, kamu guna cara cikgu ni. Dia kalau terpantul, dia mesti bucu-bucu begini. Jadi kamu boleh nampak di mana titiknya terpantul. Okey, jadi jangan lupa mesti lukis dengan jelas. Okey, mesti guna pembaris untuk kamu lukiskan image itu. Okey, cikgu harap kamu boleh
jelas, boleh bezakan objek dan image bagi pantulan. Okey, baiklah semua. Okey, kali ini kita akan pergi kepada transformasi yang ketiga, iaitu putaran. Okey, putaran. Okey, selain daripada kipas. Okey, apa lagi contoh yang kamu boleh dapat dalam putaran? Okey, contoh yang paling hampir, yang paling dekat ialah jam. Kamu pun boleh nampak jarum tu berputar. Jarum itu arah jam, okey, dan juga lawan jam. Okey, sekarang kita akan ambil contoh yang paling mudah, iaitu contoh jam tu, okey, untuk kita kenal pasti putaran. Okey. Okey, sifat image bagi putaran, okey, kamu mesti tahu, okey, dia punya saiz mesti sama, okey, bentuknya mesti sama dan orientasi sama. Okey, dengan objek dia. Okey, dan perlu ada pusat putaran. Okey, pusat putaran ialah satu titik yang pegun. Maksudnya titik tu dia tidak berubah. Okey, kamu berpaksikan pusat tu untuk kamu ubah objek tu untuk mendapat image dia. Ya, itu maksudnya pusat putaran. Okey, dan juga jarak semua titik. Okey, jarak semua titik tu dia mesti berputar, mesti sama. Okey, jaraknya tu dari objek dengan image tu. Okey. Cikgu akan tunjuk contoh yang melibatkan putaran. Okey, untuk kamu tahu dia punya dia punya putaran lah, dia punya detail macam mana. Okey. Baiklah, okey, cuba tengok contoh di sini. Okey, perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, perihalkan putaran maksudnya kamu terangkan putaran tu macam mana. Okey, sebagai contoh yang di sini, okey, kamu boleh nampak A, B, C, D. Okey, yang di atas ni ini adalah objek. Okey, dan sini ialah image. Okey, caranya kamu tengok yang dia punya huruf ni lah. Okey, di sini nampak ada A tanda, ini ada B tanda. Okey, yang koma atas tu ini C tanda, ini pun ditanda. Okey, bermakna ini adalah image. Okey, sekarang kalau kamu boleh nampak gambar ni, okey, dia bergerak dari objek ke image tu, dia ke bawah begini. Okey, apa arahnya tu? Okey, arahnya tu lawan jam ataupun arah jam. Okey, jadi kamu boleh tahu kalau dia bergerak ke kanan, bermakna dia arah jam. Okey, dan apa sudut di pusat tu? Sekarang pusatnya di sini. Okey, ini. Okey, inilah dia pusat putaran. Maksudnya titik yang pegun. Okey, bermakna T ni adalah pusat putaran dan sudut dia berputar ialah ini dia. Ada sudah di sini, 90 darjah. Jadi macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak terangkan, nak perihalkan putaran tu? Okey, kamu boleh nyatakan di sini. Okey, putaran 90 darjah. Okey, ini ikut arah jam. Mesti ada ikut arah jam. Okey, pada titik, pada pusat lah. Okey, pada pusat titik T. Begitu. Ini dia. Dia mesti ada 3, iaitu putaran 90 darjah, ikut arah jam. Okey, pada titik pada pusat pada titik T. Itu dia punya pusat. Okey, mesti ada 3 jenis, bukan jenis, mesti ada 3 hal yang perlu kamu terangkan dalam putaran. Okey, seterusnya soalan yang ke B. Okey, tengok dulu mana objek, mana image. Yang di sini, kanan ni adalah objek, A tanda ni adalah image. Jadi dari A ni nak pergi ke A tanda, okey, ini arah lawan jam. Okey, dan S ni dia dah nampak, kita nampak di sini dia punya titik pusatnya di sini S. Okey, dan bergerak begini, tegak. Kalau kita nampak dia tegak macam ni, bermakna ini 90 darjah. Okey, kalau titiknya dia bukan di sini, contohnya di sini. Dia garis lurus. Bermakna pusatnya, sudutnya 180 darjah. Okey, biasa kita hanya guna 90 atau 180 je lah. Ya. Okey, jadi penerangannya di sini ialah, okey, putaran. Okey, putaran 90 darjah. Okey, arah lawan jam ke ikut arah jam ni? Okey, arah lawan jam. Okey, pada titik titik S. Di situ dia. So inilah dia penerangan untuk soalan B ni. Ya, begitu. Cikgu nak tunjuk satu contoh, okey, cara untuk kamu melukis image pada putaran. Ya, okey, soalannya putarannya 90 darjah. Okey, lawan arah jam. Okey, lawan arah jam pada M. Okey, inilah M. Okey, sekarang kamu perlu tahu dia punya image, kedudukan image-nya dia mesti ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Okey, dalam soalan ni dia kata lawan arah jam. Okey, bermakna dia gerak ke atas. Okey, begini. Okey, jadi kita akan sambungkan satu titik. Okey, cikgu suka sambungkan satu titik yang paling hampir dengan
dengan pusat ni. Okey, paling hampir iaitu P ni. Okey, kita gariskan dia. Okey, ni. Okey, sekarang dia minta kamu putar sebanyak 90 darjah. Okey, kalau 9 tahu, kalau 90 darjah dia mesti menegak begini. Okey, menegak macam pensel, okey, bukan pensel. Okey, macam pembaris, okey, macam hujung buku, hujung bucu kertas tu kan. Okey, jadi kalau kamu ada pembaris, kamu letak pembaris kamu di sini ataupun bucu kertas tu betul-betul di titik M tu. Bucunya di sini. Okey, dia punya garisan yang satu lagi dia mesti akan tegak macam ni. Okey. Jadi kamu pun boleh nampak juga 90 darjah bermakna yang inilah. Okey, sekarang kamu kira dari P ni pergi ke M, okey, dia berapa unit? Okey, macam ini dia 1 2 3. Okey, bermakna kalau dia berputar pun dia mesti putar 1 2 3. Sekarang okey, titik P ni dia sudah berubah, dia sudah berputar. Ini. Okey, di sini P. Ya, inilah dia P tanda. Okey, cikgu ulang balik. Okey, dari pusat M ni kamu gariskan pergi P. Okey, cikgu suka ambil titik yang paling hampir dengan pusat iaitu P ni. Okey, kamu buat garisan. Okey, jadi kamu boleh nampak kalau dia berputar 90 darjah, di mana garisan yang satu lagi? Iaitu di sini. Okey, kamu pun boleh nampak dia punya pusat di sini 90 darjah. Okey, sudut. Okey, seterusnya kamu kira, titik, kamu kira peta. Okey, dari M ni pergi ke P dia bergerak 3 kali. Okey, jadi kalau dia berputar pun dia 3 kali. So sekarang di sini. Okey, ini dia. Okey, seterusnya kalau kamu lukis gambar tu, kalau kamu putarkan PQR ni, dia berputar pergi ke sini. PR ni kalau dia menegak, bila dia berputar dia akan melintang. Macam ini ya, 1 2 3. So sekarang ini adalah R tanda. Maknanya image bagi R. Ataupun kamu boleh kira dari M ni pergi ke R. 1 2 3 4 5 6. Jadi bila dia berputar 1 2 3 4 5 6. So inilah dia. R tanda. Seterusnya dari R pergi ke Q, dia bergerak 2 unit. Bermakna dari R image ni, dia gerak 2 unit ke atas. Jadi inilah dia tanda. Lepas kita yakin ini image-nya, baru kita gariskan dia. Untuk membentuk segi. Kita garis. Dan jangan lupa labelkan di sini Q tanda. So sekarang inilah objek, yang ini pula ialah image-nya. Boleh nampak kan gambar tu dia berputar. So begitulah dia untuk pantulan. Mungkin pantulan ni agak confuse sikit. Biasanya pelajar mengalami kesukaran untuk melukis image tu. Jadi yang penting kamu tahu konsep bagi pantulan, dia mesti putaran 90 darjah. Sama ada lawan ataupun ikut arah jam. Dan juga pada titik pusat tu. Ya. Baiklah kelas, kali ni kita akan terus pergi kepada isometri pula. Apa yang dimaksudkan dengan isometri itu pula? Kamu perlu tahu, kongruen tu maksudnya apa? Kongruen tu maksudnya bentuk dan saiz mestilah sama. Dia tak ambil kira orientasi. Tapi isometri tu macam mana pula? Isometri tu dia mestilah mempunyai bentuk dan saiz sama. Samalah macam kongruen tu kan. Cuma dia mesti melibatkan transformasi. Dia mesti ada sifat translasi, dia mesti ada sifat pantulan dan juga putaran. Jadi bermakna itu adalah isometri. Kamu boleh tengok pada contoh bentuk tu. Kamu tengok bentuk tu baru kamu boleh tahu dia tu isometri ataupun tidak, ya. Tunjukkan dulu contoh yang melibatkan isometri. Kamu nampak di sini, ini objek. A, B dan C ni adalah image-nya. Sekarang soalan dia tanya antara rajah A, B dan C, yang manakah image isometri bagi objek? Yang mana ialah isometri? Kamu boleh nampak A ni bentuknya sama dengan objek. Jadi A ni adalah isometri. Kerana dia bentuknya sama, saiznya pun sama. Kemudian yang ke B ni, objek dengan B ni adakah dia sama? Kamu nampak B ni dikecilkan. Saiznya tak sama. Bermakna B ni bukan isometri. Kemudian yang ke C ni adakah dia sama? C ni bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Begitu kalau isometri. Dia mesti bentuk dan saiz
mesti sama. Okey, dalam translasi, translasi pantulan dan putaran, dia ialah isometri. Okey, begitu. Okey, macam contoh yang ini, okey, objek A, B dan C. Okey, A, B dan C, okey, adalah kongruen. Okey, dia dah bagi tahu awal-awal dia ialah kongruen. Okey, kenapa dia kongruen? Okey, kerana bentuk dan saiznya sama. Okey, dia suruh nyatakan isometri yang memetakkan objek A kepada objek B. Okey, dia tanya isometri yang memetakkan objek A dengan objek B. Okey, maksudnya dari A pergi ke B ni, apa isometri yang terlibat? Okey, kamu boleh nampak, okey, dia punya kedudukan berubah begini. Okey, kita ambil satu titik saja. Okey, titik yang depan ni. Okey, dia berubah ke sini. Okey, apa dia punya isometri? Apa transformasinya? Transformasi yang terlibat antara A dengan B tu. Itu maksud soalan. Okey, kamu boleh tahu A dan B ni, okey, isometrinya ialah putaran. Okey. Kemudian A kepada C. Okey, A kepada C. Okey, kamu boleh nampak objek dan imejnya, dia punya kedudukan tu berubah begitu saja. Okey, jadi ini adalah translasi. Okey, kemudian A dengan D, kamu boleh nampak, terus boleh nampak dia punya orientasinya berbeza, macam terbalik begini. Okey, jadi itu adalah pantulan. Okey, begitu. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu simetri putaran. Apa pula tu simetri putaran? Okey, kamu sebelum tu kamu mesti tahu sudah maksud paksi simetri tu kan? Okey, paksi simetri tu paksi simetri tu adalah garisan kalau pantulan tu kita lipat di situ, dia mendapat gambar yang sama. Okey, sama juga dengan simetri putaran. Okey, putaran ialah kita dah cakap dia putaran. Maksudnya gambar tu berputar. Okey, tapi bila gambar tu berputar, adakah dia tetap mendapat gambar yang sama? Okey, bila dia berputar, gambar tu tetap sama macam asal. Okey, dia berputar lagi, dia dapat gambar yang sama. Adakah? Macam itulah. Okey, adakah dia mempunyai simetri putaran? Itu maksud cikgu. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang paling mudah untuk kamu kenal simetri putaran tu, ya. Okey, cuba kamu tengok contoh buku cikgu ni. Okey, beginilah. Okey, yang pertama sekali kamu nampak, okey, gambar ni, okey, katakan di sini titik. Kamu tengok titik ni. Okey, ini titik ni, bucu ni kalau cikgu putar, okey, cikgu pusing ke sini. Adakah gambar tu dia mendapat gambar yang sama macam asal? Tidak. Okey, kalau di sini dia menegak macam ni, okey, kemudian di sini dia begini. Di sini kalau kita putar dia dapat kalau titik ni kita pusingkan dia sekarang di sini. Adakah gambarnya dapat sama macam yang asal? Tidak. Okey, jadi kamu perlu pusing lagi begini. Sekarang titik yang asalnya di sini, okey, dia berubah di sini. Sekarang gambarnya adakah sama macam yang asal? Okey, yang asal dia begini. Ini yang asal. Okey, bila dia berpusing, begini. Jadi gambarnya begini. Ya, ini gambar yang asal. Okey, jadi inilah dia yang dinamakan simetri putaran. Okey, maknanya dia berputar berapa kali? Okey, ini gambar yang asal, dia berputar 1, 2. Dia berputar sebanyak 2 kali. Jadi berapa peringkat simetri putarannya? Peringkatnya ialah 2. Okey, cikgu akan tunjuk macam mana nak kira peringkat putaran tu. Macam mana, ya. Okey, baiklah. Okey, kamu tengok gambar di sini. Okey. Soalannya, tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D. Okey, yang A ni dia berada di kedudukan D. Okey, kalau kamu pusingkan dia dari A pergi ke B. Okey, sekarang A ni kedudukannya di sini. Okey, adakah gambar tu dapat gambar yang sama? Kamu perlu putarkan dia. Okey, kalau kamu putar. Okey, soalan yang ini. Okey, kalau cikgu putar, katakan A, cikgu putar pergi ke B. Begini sekarang. Okey, gambarnya tetap sama. Okey, dia akan mendapat gambar yang asal juga sama. Okey, nampak? Okey. Nampak tak? Dia akan dapat sama. Bermakna, okey, jika kamu pusing dia, A pergi ke B, okey, kemudian B pergi ke C, okey, dan C pergi ke D. Begini. Okey, kalau kamu pusing, dia tetap akan dapat gambar yang asal macam itu juga. Macam awal-awal tu juga. Itu maksud simetri putaran. Jadi, bila kamu pusingkan dia, okey, ini kita panggil peringkat pertama, yang ini peringkat kedua, yang ini peringkat ketiga. Okey, jadi soalannya ada berapa peringkat? Soalannya ada 3 peringkat. Okey, ini dia. Okey.
Okey, kalau kamu nampak soalan di bawah ni, antara berikut yang manakah mempunyai simetri putaran? Okey, kita boleh nampak soalan A ni bintang. Okey, kalau dipusing-pusing tetap akan dapat bintang. Jadi ini ada simetri putaran. Okey, yang ke B ni, okey, kita boleh nampak gambarnya begini. Kalau dipusing, dapat ke gambar ini juga. Okey, yang ini dia tidak ada simetri putaran. Okey, yang ke C ni kalau kita tengok sahaja di sini bila diputar-putar pun tak akan dapat gambar yang sama. Okey, jadi ini tidak ada. Ini tidak mempunyai simetri putaran. Okey, dan yang ke D ni pun kalau kita pusing dia, dia tidak ada simetri putaran. Okey, dia mesti kita nampak saja gambar tu, kita boleh tahu tu dia ada simetri putaran. Okey. Yang kedua ni tentukan peringkat simetri putaran bagi objek berikut. Okey, yang ke A ni kita boleh nampak, okey, dia tidak ada simetri putaran. Maknanya dia tiada lah. Okey, yang ke B ni, okey, kalau kamu nampak, okey, dari titik ni kita pergi ke titik ni. Okey, kita pusing dia. Okey, kita pusing, dia akan dapat gambar yang sama ni juga. Okey, kemudian dari sini kita pusing ke sana. Okey, dari titik ni dia naik ke atas balik, dia dapat gambar yang sama macam ni. Jadi bermakna dia ada 1, 2. Dia ada 2 simetri putaran. Okey, yang ketiga, okey, kalau katakan di sini titik A ni. Okey, dia pusing ke sini. Dia tetap dapat gambar yang sama macam ni. Okey, kemudian dari sini dia pusing ke sini pula. Okey, masih lagi dapat sama. Okey, di sini ke sini pun dapat sama, ini ke sini pun dapat sama. Begitu kalau simetri putaran. Jadi bermakna ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4 simetri putaran. Okey, yang ke D ni, dia ada simetri putaran kah? Okey, kalau kita putarkan, okey, contohnya dari pusat ni. Okey, dari titik ni. Okey, kalau dia pusing ke atas, dia dapat bentuk yang sama kah? Tidak. Okey, jadi kamu kena pusingkan lagi dia sampai dia dapat gambar yang sama. Iaitu titiknya kembali ke bentuk asal begini. Okey, jadi bermakna dia berputar sebanyak 1 kali. Okey, jadi hanya ada 1 salah. Begitu. Okey, cikgu harap kamu boleh faham tentang simetri putaran tu. Okey, dia sebenarnya senang tapi senang juga untuk kamu keliru. Jadi tengok baik-baik bentuk tu dan kamu boleh kenal pastilah okey simetri putaran. Okey, dia punya peringkat tu. Baiklah kelas, nampaknya sampai situ sahaja bab 11. Okey, memang ada banyak yang perlu kamu ingat dalam bab 11 ni. Okey, tapi cikgu harap kamu boleh faham, boleh ingat, boleh tahu dia punya konsep-konsep dalam transformasi. Okey, yang penting kamu boleh bezakan antara translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, banyakkan latihan dan jika tak jelas, tak faham, okey boleh tanya cikgu juga. Okey, boleh rujuk dalam buku teks juga. Ya, okey, kita berjumpa lagi dalam bab yang akan datang. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.